Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam perkenalan kepada anda semua. Minta maaf lah, ada masalah sedikit kita punya teknikal ni lah. Biasalah kelas macam Zoom ni tak biasa kan, jadi berterabur jadinya. Okey. Baiklah, kita akan teruskan dengan sesi kita pada malam ini. Jadi di mana yang Encik Saiful, Coach Saiful tadi beritahu kita akan ada kelas yang akan kita ambil masa dalam 1 jam lebih gitulah. Okey, baiklah. Okey, semua dah mute ya. Rasanya semua dah mute ni. Kita mulakan kelas. Hari ini kita nak bicarakan tentang analisa 2021 secara menyeluruh lah. Jadi anda lihat di situ skrin, kalau anda nampak di skrin anda ni 2021 ni dengan karakter virus corona jadi kita telah melalui tahun 2021 ni dengan diwarnai dengan apa ni, corona kita lah. Okey. Alright. Jadi pada malam ini kita nak cerita sedikit lah lebih lanjut ya tentang perkara 2021, di mana kelas yang kita buat hari tu kita lebih kepada macam untuk sharing dia punya preview dia saja. Tapi kali ini kita akan melihat lebih mendalam lagi tentang 2021 daripada Januari hinggalah ke hari inilah ya. Kita masih berbaki lagi bulan Oktober, November, Disember ya. Ada 3 bulan lagi, kita belum tahu lagi apa akan berlaku. Tapi insya-Allah lah kita akan dari semasa ke semasa kita akan update dan kita akan buat sesi yang seterusnya ya. Okey, baiklah. Sebenarnya khusus ataupun seminar Zoom ini dia berkaitan dengan strategi hadapi tahun ya. Jadi kalau kita tengok daripada sesi ini kita memang ada buat strategi tahun, cuma beberapa tahun ada kita tak ada kelas lah ya. Jadi kita cuba nak buat setiap tahun kerana memang kita dapat membuat perancangan ke hadapan ya, supaya kita dapat berhati-hati dalam perancangan kita yang akan datang ya. Jadi strategi hadapi 2021, 2022 dan sebagainya, sebenarnya ia mempunyai 6 jenis analisa ya. Kiraan petak kiraan tahun, nombor akar tahun, pola-pola angka petak kiraan tahun, strategi elemen bulanan, kitaran prestasi bulanan, kajian graf hayat tahun, dan akhir sekali kita buat graf hayat bulanan juga. Dan sebenarnya ada lagi yang kita senaraikan yang kita tak masuk di sini, senaraikan untuk kita buat analisa tahun-tahun ni ya. Okey, ada yang tak dapat dengar suara? Macam mana ya? Oh, mungkin tapi ada orang jelas suara ya. Mungkin dia nak setting ya, mungkin dia kena ni lah, kena setting dia punya sound itu ya. Okey, baiklah. Kita teruskan ya. Jadi untuk strategi hadapi 2022 ni, kali ini kita akan buat dua sesi. Satu hadapi 2022, satu lagi strategi melalui 2022. Yang strategi hadapi 2022 ni kita buat lebih asas, lebih umum, dia lebih kepada dunia negara lah. Tetapi kalau strategi melalui tahun 2022 ni lebih kepada diri kita. Nak tengok dia punya nombor-nombor statik, nombor-nombor dinamik setiap tahun lah ya. Okey. Balas, di mana yang kita janjikan, kita nak lihat pola ataupun analisa tahun 2021 lah ya. Jadi ini kita nak buat kitaran tahun 2021. Jadi 2021 ni mana yang anda lihat di skrin ni 2021. Jadi senang je lah, kita tambah je lah ya. 2 campur 0 campur 2 campur 1 jadi 5 lah ya. Okay. Jadi 5 ni adalah satu penomboran, dia berada di tengah-tengah antara 1 dengan 9 dan 5 tengah-tengah ya. Jadi 5 ni adalah satu halangan. Kebiasaannya ia satu halangan. Jadi tahun 2021 ni
menjadikan kehidupan kita banyak halangan. Tapi sebenarnya bukan rakyat Malaysia saja ya, tapi dunia, sebab ini kitaran dunia. Jadi berbagai halangan. Kita nak buat projek, ada halangan. Kita nak dapat payment, ada halangan. Kita nak buat sale, ada halangan. Dan macam-macam halangan yang berlaku. Kita nak hapuskan pandemik pun banyak halangan. Kita tutup sana, ada halangan. Kita tutup sini, ada halangan. Macam-macam halangan. Tetapi halangan ini dia cabang dua. Iaitu satunya ialah tentang perubahan. Ya. Satunya adalah perubahan. Kalau perubahan itu baiklah yang kita warnakan sebagai hijau di sini makna tapi perubahan yang kita lakukan mungkin kita kena buat perubahan beberapa kali lah. Oh, internet connection unstable ya. Okey, tak apa. Ini connection unstable pula. Okey. Jadi halangan itu dia membawa kepada perubahan. Okey, maknanya kita buat daripada halangan kita itu maka kita buat perubahan daripada halangan kita tu ya. Okey, itu benda yang positif. Tapi maksud saya perubahan-perubahan ini bukan sekali, kadang-kadang dia melalui banyak fasa. Seperti mana berlaku dalam fasa pemulihan negara ni lah ya, fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4 ni ada satu perubahan-perubahan yang kita lakukan. Tetapi juga halangan ni kalau negatif dia akan pergi ke sebelah kanan itu iaitu tentang putus asa. Jadi ini satu halangan yang menyebabkan kita putus asa lah. Jadi apabila tiba di tahun 5 ni, pada tahun 2001 ni, kita ada halangan dan bergantung pada kita, bergantung pada anda. Macam mana anda nak buat perubahan yang bagus ke ataupun anda fed up, jadi putus asa, give up ya. Jadi itu semuanya bergantung kepada diri anda sendirilah ya untuk membuat halangan ini ya. Jadi 2021 ini adalah untuk kita sebenarnya secara positifnya adalah untuk kita buat perubahan sebenarnya ya. Apa yang kita dah buat selama 10 tahun ini ke belakang ini, kita buat satu perubahan supaya kita dapat melalui tahun-tahun baru yang mendatang ini secara perubahan yang bagus lah, yang baik lah ya. Jadi maknanya ini adalah titik tengah ataupun titik critical point untuk kita berubah lah ya. Okay. Alright. Okay. Jadi maknanya kita mempunyai halangan, ada perubahan dan putus asa, itu adalah satu permainan dalam kiraan tahun 2021 lah. Okay. Ini bukan berlaku di Malaysia saja tapi berlaku di seluruh dunia lah ya. Okey, jadi maknanya tahun 5 ini adalah tahun elemen tanah. Ya. 5 ni adalah elemen tanah, dia tak ada nombor lain ataupun dia tidak ada elemen lain, dia ada elemen tanah. Jadi sebenarnya perihal tanah ni menjadi satu keutamaan dalam dalam dunia lah ya. Okey. Untuk kalau nombor 5 elemen tanah ni berhal dengan tanah, hartanah, kejuruteraan sivil ya. Kontraktor, sains bahan ataupun material science lah dalam bahasa Inggerisnya, pentadbiran, kerajaan itu pun dikira sebagai elemen tanah lah ya. Tapi sebenarnya kat situ saya silap lah ya. Saya tak masukkan penggali kubur kat situ. Sebab 2021 ni kalau anda lihat elemen tanah tengok di berita ni, undertakers struggle to cope with high number of COVID-19 deaths. Bisnes bagus ni ya. Jadi yang itulah lain kali saya kena masukkanlah penggali tanah kat situ lah ya. Okay. Saya sengaja saya tak masukkan sebab yalah orang kata penggali kubur ni kerja-kerja yang yalah orang kata orang tak bertengok sangatlah ya. Tapi sebenarnya ada sebenarnya ya. Jadi maknanya 2021 ni adalah tentang tanah. Jadi ia berkaitan dengan pergerakan tanah ataupun permainan tanah dan sebagainya lah ya. Okey. Jadi kalau kita lihat tanah ni pun anugerah Ma'al Hijrah dianugerahkan kepada seorang penggali kubur. Malahan macam tu sekali ya. Kita tak pernah dengar lagi anugerah Ma'al Hijrah diberikan kepada seorang penggali kubur. Macam tu sekali lah. Dan juga musibah yang berlaku di sekitar Gunung Jerai itu ya, menyebabkan yalah orang kata berlaku
musibah tanah ataupun kepala air yang berlaku di sana lah ya. Jadi maknanya ia berkaitan dengan pergerakan tanah yang ada lah ya. Okey. Okey, jadi maknanya itu adalah perkara yang menyebabkan kita permainan tanah ni adalah sesuatu yang menjadi permainan dalam tahun 2021 ya. Okey, itu tentang elemen. Okey, sekarang ni kita tengok tentang pola. Okey, dalam 2021 tu ada 2, 3, 5, 8, 6, 7. Okey. Ada pola-pola di situ ya. Cuma nak tahu pasal pola-pola tu kena masuk kelas yang lain lah ya. Kita ada special kelas untuk menunjukkan perihal pola-pola ni lah ya. Okey. Jadi pola-polanya yang kita kena tengok apa fenomena berlaku lah ya. Iaitu pada tahun 2021 ni tentang tahun wanita ya. Nanti saya akan tunjukkan slide di mana wanita menjadi naib presiden Amerika, wanita yang pertama ya. Okey, kemudian ada MD ataupun CEO Honda dan sebagainya, ramailah wanita yang berjaya naik ke tahap kekuasaan yang lebih tinggi lagi. Mana tahun ni lah tahun tentang wanita lah ya. Okey, dan juga tentang tahun ini adanya pola cepat naik angin. Hati cepat sensitif. Jadi benda negatif. Sebenarnya dia bukan negatif sebenarnya ya. Yang cepat naik angin, hati cepat sensitif ni adalah sebenarnya satu perasaan kita yang macam sedar. Macam kita ni kalau kita tidur tu kita sedar. Macam itu. Kita macam kalau kita tak mengawalnya kita jadi macam naik angin ya. Tapi sebenarnya dia bagi kita latihan untuk kita sedar. Jadi maknanya kalau sesuatu tu berlaku, kita sedar. Jadi itulah sebenarnya, tapi sebabkan manusia ni kita tak dapat mengawal emosi, jadi benda-benda tu jadi macam naik angin, macam cepat, macam sensitif ya. Okey. Kemudian tahun 2021 ni ada jiwa kacau. Okey. Ini mental lah ya, ada masalah jiwa dan sebagainya. Dan juga tekanan selesaikan masalah orang. Okey, jadi maknanya tahun ini juga ada pola menyelesaikan masalah orang. Banyaklah masalah-masalah orang yang berlaku ataupun berlaku lah di negara kita, di seluruh dunia lah ya. Okey. Dan juga tahun ini tentang duit berpusing-pusing sana sini. Okey, berlaku duit pusing sana pusing sini, tutup lubang sana tutup lubang sini. Jadi itulah kita nak terpaksa orang kata melangsungkan kehidupan, survive lah ya, orang kata. Duit tersangkut dan terhalang. Bila nak buat projek, duit tersangkut. Bila nak dapatkan grant, duit tersangkut, terhalang, tak dapat payment dan sebagainya. Itu ada masalah juga pada tahun ini. Dan akhir sekali, duit diberi pada orang ya. Jadi duit diberi orang ni ialah yang utama sekali kerajaan lah ya, memberikan dana-dana prihatin, penjana, pemulih dan banyak lagi yang kita lihat kepada bantuan-bantuan kerajaan lah ya. Okey, saya nak tunjukkan slide-slide yang bercerita tentang inilah ya. Okey, setahun berlalu, kejayaan awal bertukar krisis. Setahun sudah berlalu, Februari, tapi ini bukan Februari, ini Julai. Okey. Walaupun setahun telah berlalu, tahun lepas, tahun Julai 1, 2020 ya. Kita dapat satu kes saja. Satu kes. Ya, jadi maknanya kita sudah happy ya. Tapi sebenarnya tahun 2020 itulah satu tahun ujian ya. Menguji kita, menguji mental kita. Baru uji sikit. Bila masuk 2021 adalah tahun kita diuji yang lebih tabah lagi, untuk kita tabah lagi ya. Jadi maknanya sesiapa yang dalam kitaran 7 berlakunya krisis, jangan kita cepat kecewa ya. Sebenarnya dia membina kita, membina sasiah diri kita, membina kekuatan jiwa kita untuk menghadapi tahun seterusnya. Okey. Alright, inilah dia Malaysia ya. 31/8 kita tukarkan 1957 ni jadi 2021 ya.
Okey. Jadi maknanya kita tukarkan 2021 dia jadi angka 8 kalau ikut kiraan petak lah. Tapi sebenarnya kalau 31, 3 campur 1 campur 8 campur 20 campur 21 jadi 8 lah juga. Okey. Okey, 8 ni lain ceritanya. 8 ini biasanya tentang sebenarnya menguji ketabahan kita lah. Menguji ketabahan kita, jadi maknanya kita antara sabar dan tertekan. Antara ada dua tu ya. Antara kita sabar ataupun tertekan. Tapi sebenarnya sabar dan tertekan ni dia boleh saling melengkapi ya. Jadi mana bila ada ujian-ujian ketabahan kita, menguji ekonomi, menguji mental kita, menguji fizikal kita dengan sekatan, dengan halangan. Jadi kita sabar je lah ya. Ataupun kita tak sabar, kita tertekan ya. Tertekan tu kita stres lah ya kata. Jadi maknanya tahun 8 ini dan juga dunia pula halangan, campur Malaysia tekanan, memang formula bagus lah ya untuk kita rasa begitu tak sihat lah ya. Tak sihat dari segi fizikal, tak sihat dari segi mental dan sebagainya ya. Tapi sabar dan tertekan ni ada satu function, satu fungsi yang kita boleh mudah alih ya, yang kita boleh bertukar-tukar ya. Sebab daripada kita tertekan itu akan kita membina kesabaran kita ya, iaitu ketabahan kita ya. Dan juga daripada sabar kita tu akan menyebabkan pun boleh tertekan juga, asyik sabar je, bila nak menyabar je kan. Jadi kita rasa tertekan ya. Tapi walau macam mana pun ni dah bulan 9 2021 dan nak habis dah ya 2021 ni. Jadi tekanan-tekanan itu makin berkurang dan sebagainya lah ya. Okey. Ada kaedahnya Datuk? Kaedah. Jadi macam kita untuk melegakan tekanan ni satu kaedah iaitu kita panggil de-stress ya. Jadi kita boleh de-stress, kita boleh buat aktiviti-aktiviti yang mana kita boleh melegakan ya. Carilah aktiviti-aktiviti macam tadi kan tanah kan. Macam mana kita gali kubur pula, kita buat tanaman ya. Dan juga kita buat satu berkebun ya, kita berenang macam mana pula PKP ni kan, berenang kat rumah lah kan. Jadi kita cari aktiviti ya. Zaman sekarang ni zaman media sosial lah, jadi kita cari ketenangan daripada YouTube dan sebagainya lah ya, macam tu. Kita guna energi 38 pun boleh juga. Boleh insyaAllah. Konsep healing ya. Boleh konsep energi tu kita menggunakan energi untuk membina ketabahan kita lah ya. Tapi bukan energi fizikal saja, tapi energi spiritual, energi mental dan energi metafizikal juga lah kita kena bencana lah ya. Okey. Jadi maknanya bila tahun ni tahun tabah ataupun tahun tekanan, jadi banyaklah kes-kes berkaitan dengan stres lah ya. Anda lihat di skrin anda tu ada yang jadi stres, depression ya, anxiety dan sebagainya, murung dan sebagainya ya. Dia menyebabkan kita rasa tertekan dan kita jadi tertekan lah kerana masalah-masalah yang berlaku akibat pandemik ni lah ya. Okey. Jadi inilah pihak frontliners juga. Kami juga penat mental and physical. Ya Allah ya. Di sini ada beberapa orang frontliners saya kenal ya. Tapi tabahlah diri anda. Terima kasih kerana jadi frontliners kami. Kerana anda membantu ya rakyat Malaysia ini. Tapi kami juga faham anda juga penat dari segi mental dan fizikal. Tetapi inilah tahun untuk menguji ketabahan kita lah ya. Nanti tak lama lagi tak perlulah pakai PPE tu. Pakai baju biasa je kan. Okey. InsyaAllah. Kita doa sama-sama. InsyaAllah ya. Sampaikan satu syarikat ini daripada My Burger Lab pun, dia kata we are mentally defeated ya. Dan memang penat rasanya ya. Jadi dia bagi cuti lah ya. Kita ni memang dibagi cuti, tak perlu datang kerja. Tapi duduk kat rumah ni pun banyak kerja lagi lah ya. Jadi duduk di rumah pun stres, bekerja pun stres. Jadi yang penting kita uruskanlah tekanan kita tu dengan baik, tu je lah ya. Ni juga satu ni. Ni bila dah tak ada kesabaran, tak ada ketabahan itu mengambil jalan mudah lah ya, jalan mudah untuk suicide ataupun bunuh diri. Jadi ini satu kes yang begitu
apa ni, menyedihkan lah ya, mengambil jalan yang mudah untuk melepaskan nyawa, begitulah. Jadi mana ini satu perkara yang sangat ketara kepada kehidupan manusia lah ya. Jadi itulah. Bila saya kata tahun 5 ni tahun jangan give up, maka tak tahulah Perdana Menteri kita yang ke-8 pun cakap we cannot give up. Jangan give up, dia kata. Ini Februari 4 ni, 4 Februari dia kata. Dalam bulan Julai 22 dia kata jangan putus asa. Ikhtiar cari jalan nak tamatkan pandemik COVID-19. Itulah sebab kita tahu kan, bila halangan kita perlu buat perubahan. Jadi kita kena banyak buat perubahan, cari jalan itu, cari jalan ini. Memang begitulah caranya kitaran 5 okey. Jadi kitaran 5, lepas tu kitaran 8 pula tu tekanan. Jadi yang satu kena cari jalan lah untuk kita buat perubahan dalam kehidupan kita lah ya. Okey. So jangan give up. Jangan putus asa. Ni Ogos 9 dia kata sabar. Jangan putus asa ya. Kita kena ikhtiar lawan. Tapi akhirnya dia pun putus asa jugalah. Sebab dia letak jawatan lah ya. Tapi tak apalah, dia pun letak jawatan kerana dia PM ke-8. Ya. Jadi PM ke-8 ni menanggung, orang kata tanggung dan jawab. Berat tanggung dan jawab tu, bebanan jugalah. Jadi bila tanggung dan jawab tu, dah lah tanggung, jawab pula itu. Jadi stres jugalah ya. Jadi dengan adanya sekatan seperti roadblock ya, roadblock sana, roadblock sini, orang cari jalan tikus, polis tangkap tikus, macam-macam lah ya, roadblock, banyak roadblock ni. Kita pun jadi mental block pun ada jugalah ya. Lepas tu Datuk. Sekatan jalan raya tu maknanya roadblock. Jadi halangan. Adakah kena-mengena dengan 5 halangan tadi? Banyak letak halangan di Malaysia ni. Roadblock, halangan. Kita tak pernah ada roadblock yang terlalu banyak sebelum inilah. Jadi maknanya 5 ni halangan. Dia begini, formula halangan itu dia daripada Malaysia lah. Kita tengok pada Malaysia roadblock. Tapi nanti lepas ni kita bagi skrin yang akan datang, dia menunjukkan bahawa roadblock tu atau block tu satu dunia ya. Nanti saya tunjuk Okey, sebelum tu saya nak tunjukkan bahawa bazar atau bisnes pun kena di arah tutup ya. Ini bawah ni gambar apa ni daripada YouTube lah saya ambil, daripada London dan sebagainya. Jadi PKP dan PKPD, PKC tak tahulah nak sebut macam mana lagi lah ya. Okey. Jadi sebenarnya apa saya nak tunjukkan bahawa halangan-halangan ini dia menghalang ataupun blok pelancong, blok kita punya perjalanan kita daripada luar negeri, dalam negara dan sebagainya, macam itulah ya. Jadi maknanya kita tertekan kerana adanya halangan dan sekatan macam itulah ya. Okey. Jadi daripada situ kita tahu bahawa begitu juga halangan-halangan ini adanya macam-macam jenis varian. Jadi maknanya COVID juga menghasilkan varian lah ya. Setakat yang saya tahu varian Delta ni adalah varian yang ke-5. Nombor 5 ya. Jadi varian ke-6 Mu atau Mu tu akan berlaku lagi dan sebagainya. Jadi maknanya kita sentiasa buat perubahan-perubahan, malahan kajian-kajian penyelidikan perubatan juga tengah pihak Pfizer tengah buat pil. Sekarang ni kita makan vaksin tu ya, tak cocok lagi lah. Macam-macam ya. Jadi maknanya dia satu perkara yang kita cari jalan untuk kita mengharungi atau menghadapi varian ataupun varian-varian baru yang berlaku lah ya. Okey, dan bila semua tutup dan sebagainya, adalah yang give up ya, ada yang give up. Jadi maknanya ada juga bisnes-bisnes yang terpaksa tutup ya, yang terpaksa gulung tikar dan sebagainya. Jadi ramai yang terjejas dan akhirnya dia satu kesinambungan lah kepada perniagaan ataupun ekonomi Malaysia ni lah ya. Okey, tapi kan di saat kita terhalang, di lockdown dan sebagainya, sebenarnya ada yang positif ya, ada hikmah di situ ya. Kerana kalau kita tak lockdown, kita mungkin akan
banyak lagi jangkitan ataupun kes kematian yang lebih banyak berlaku lah ya. Jadi ada jugalah hikmah kita kena lockdown ni ya. Ataupun selama ni kita sangat berjalan di luar negara, kali ni kita berjalan dalam negara je lah ataupun dalam rumah je lah kan. Ya. Kita ni asyik tinggalkan anak bini, anak isteri. Kali ni kita duduk dengan anak isteri di rumah sama-sama. Macam itulah hikmah lockdown ni ya, yang berlaku. Jadi kita anggapnya sebagai satu ujian kita untuk kita sabar, membina kesabaran kita dan sebagainya ya. Jadi maknanya bukanlah semua lockdown ini ataupun musibah yang berlaku ni ada apa ni yang negatif ya, ada juga yang positif yang kita boleh ambil hikmah daripada situ ya. Okey, tak boleh selamanya kurung rakyat. Kita dah jadi haiwan di zoo pula ya. Kalau pergi zoo negara tu kita tengok haiwan dalam penjara ataupun dalam kurungan. Kali ini kita tengok kita pula dalam kurungan ya. Jadi maknanya Putrajaya kena perlu ubah strategi ni bulan Julai 14 2021 dah ya. Dia kata maknanya kita tak boleh kurung selama-lamanya. Kita kena cari jalan ya, kita kena cari ikhtiar, usaha. Jangan kata lockdown saja yang boleh menyelamatkan kita. Ada perkara lain yang boleh kita cari jalan ya untuk menyelamatkan ekonomi, menyelamatkan sosial dan sebagainya. Jadi kita kena perlu ubah strategi. Tapi apa yang saya nak beritahu di sini, ayat ubah strategi tu ya. Sebab bila dalam kitaran 5 kita terkurung, kita terhalang. Jadi kita kena cari jalan macam mana kita nak keluar, kita kena ubah strategi kita lah ya. Kalau kita dulu berjumpa kawan-kawan di kedai mamak, kali ni kita berjumpa secara Zoom je lah. Cuma tak boleh lah minum teh tarik macam biasa kan. Minumlah teh tarik di rumah masing-masing. Tapi sembang dengan kawan-kawan di Zoom dan sebagainya. Itu secara ubah strategi lah ya. Dan juga kalau kita tengok SME perusahaan kecil dan sebagainya kena cari jalan baru, new ways to rebuild businesses ya. Kena new ways. Sebab sekarang ini apabila berlakunya kitaran halangan, kita kena cari jalan baru. Sebab sebenarnya kitaran 5 ni adalah kitaran untuk kita buat perubahan. Kalau dulu orang semua boleh bebas datang ke kedai kita, kali ini kita kena cari jalan macam mana kita nak dapatkan perniagaan kita di hati pelanggan. Jadi maknanya kita gunakan media sosial ya. Kita menggunakan media sosial dan kita gunakan perkhidmatan penghantaran, delivery supaya kita boleh menghubungkan dengan pelanggan ya tanpa ada sekatan ataupun halangan secara fizikal ni ya. Jadi kita kena cari jalan untuk mencari orang kata pengalaman baru ya. Kita kena bina pengalaman baru untuk mencari jalan supaya perniagaan kita ni masih boleh diteruskan dengan baik ya. Okey. Jadi maknanya bila dikatakan new ways ni, maknanya pengajian-pengajian kami pun kena tukar jugalah ya. Kami pun kena cari jalan macam mana untuk membantu masyarakat, untuk membantu anda supaya bina balik keyakinan diri, membina balik bisnes di selepas fasa pandemik ni ya. Sekarang ni kita nak masuk ke fasa endemik. Jadi kita kena cari jalan membantu masyarakat lah dengan cara baru lah ya. Jadi kita kena sedang buat kajian lagi untuk macam mana untuk membantu rakyat Malaysia ni supaya bangun atau berbangkit semula ya. Okey, itu cerita-cerita yang negatif lah. Kali ini kita tersenyum pula ya. Kamala Harris ya menjadi first woman in the woman vice president of United States ya. Jadi ini adalah satu contoh seorang wanita yang naik pangkatnya dan juga ramai juga wanita-wanita dalam akhbar-akhbar ataupun media sosial yang mereka ini adalah satu dapat status yang baik lah ya. Okey, jadi maknanya peluang untuk para wanita pada tahun 2021 ni untuk menyerlah ya menjadi satu kekuasaan dalam pentadbiran ya, dalam pengurusan dan sebagainya. Okey, jadi sebagai wanita anda kena bangkit dan bangun semula. Maknanya ini tahun anda ni ya, tahun anda untuk bangkit dan kembali berjuang ya untuk bangun ya. Kami lelaki ni yalah
di sebalik kejayaan wanita adanya lelaki kan. Jadi kami ni support je lah. Ya. Okey, dan juga walaupun pandemik, billionaire pun bertambah kaya lagi. Ya Allah. Kita ingat pandemik ni memiskinkan orang ya. Tapi rupanya makin bertambah ya. Contohnya Bernard Arnault daripada Louis Vuitton ya. Dia menjadi orang terkaya di dunia, mengalahkan Elon Musk dengan Jeff Bezos ya. Tapi petang tadi saya baca media sosial satu akhbar tu, dia kata Elon Musk dah kembali merampas takhta orang terkaya di dunia. Bernard Arnault ni jadi nombor 2 pula dah. Tapi apalah macam mana pun saya nak tunjukkan bahawa Bernard Arnault ni dia ni jual baju. Kalau ikutkan. Tapi boleh pula jadi kaya dia. Sekaya-kaya manusia kan. Dia jual baju je. Tapi lah baju dia baju branded lah kan. Louis Vuitton dan sebagainya ya. Jadi kita kena sebagai orang yang menjadi penjual kain ataupun penjual baju muslimah dan sebagainya, mereka boleh sebenarnya ya. Maknanya kejayaan-kejayaan sebagai orang kaya ni tak semestinya dalam hartanah, dalam pelaburan dan sebagainya, tapi dalam fashion pun boleh berjaya jugalah ya, untuk anda naik ke tahap yang lebih tinggi lagi ya. Jadi maknanya itu satu yang baguslah ya, untuk anda meneruskan usaha anda untuk ke depan lagi lah. Mungkin mereka yang dalam bidang fashion, dalam bidang tudung ataupun baju bandel dan sebagainya boleh belajar macam mana cara yang Bernard Arnault daripada LVMH ni buat untuk meraih kekayaan dan sebagainya ya. Tapi kita tengok Malaysian billionaires saw an increase in their wealth juga lah ya. Jadi banyak mereka jadi kekayaan. Tapi sebenarnya kekayaan yang billionaire ni bukannya dia jual kapal banyak ataupun dia jual rumah banyak. Sebenarnya saham ya. Jadi dia punya shares ataupun stok mereka tu dibeli oleh ramai orang lah. Jadi stok mereka naik dan sebagainya ya. Jadi maknanya itu satu perubahan ataupun anjakan paradigma yang kita kena buat, bahawa selain daripada perniagaan, kita kena buat pelaburan juga ya, supaya dia meningkatkan lagi keuntungan kita dan sebagainya ya. Dan juga ini dia, for first time in a year oil prices top $60 per barrel ya. Di mana saya buat macam prediction. Saya kata tahun lepas 2020, saya kata 2021 ni oil and gas naik ya. Memang naik pun mereka lah ya. Global energy billionaires got $51 billion US dollar richer ya. Jadi maknanya dia berkaitan dengan gas, oil dan sebagainya lah ya. Tapi kita ni tanah tadi tuan. Tanah, bumi. 5 kan elemen tanah. Ya, sebab dia kena korek korek ada daripada tanah lah ya. Ataupun kalau dalam laut tu memang laut, tapi korek dalam tanah juga, tanah laut kan. Jadi maknanya dalam tanah lah. Itu kata kita dah bagi projection lah, tapi malangnya kita ni bukanlah business oil and gas pun ya. Mana tahu siapa-siapa yang mampu untuk membeli stok ataupun share berkaitan dengan oil and gas ni, bolehlah terlibat samalah ya. Saya setiap bulan beli gas, Datuk. Beli gas untuk masak ke? Itu je yang boleh. Beli oil and gas untuk masak je lah. Masak. Yalah. Jadi maknanya kita tak tahulah kita macam mana nak masuk dalam oil and gas ya. Nak jual gas kot. Tahulah ya. Nanti jalan. Mana kita nak jadi oil and gas billionaire ni lah. Okey, itu tentang fenomena yang berlaku dalam tahun 2021. Kali ini kita tengok bulanan pula ya. Nanti dalam khusus strategi melalui 2022 nanti kita akan tengok bulanan anda bulanan anda ni tengok mana bulan rendah. Okay, contohnya dia kata dekat sini bulan Jun industri kereta, jualan kereta almost zero. Almost zero. Jadi bila kita tengok balik Jun ni graf Malaysia ni. Graf Malaysia kita tengok Jun, alamak, paling rendah rupanya. Kita tengok dia punya markah Great Hyatt ni pun rendah juga ya.
bulan Jun ni memang kita rasa memang rendah sangat semangat kita lah ya. Jadi graf ni memang dah dalam sistem komputer saya ya. Jadi mana kita in je lah 2021, 2022, 2020, 2030 pun boleh. Kita boleh tengok graf kita ya. Nak tahu tahun 30 pun boleh kita tahu ya. Jadi maknanya ini bukannya saya kira saya cipta sangat benda ni, tak, sudah set kan ya. Jadi maknanya betul lah apa yang kita buat prediction bahawa bulan Jun ni adalah satu bulan merundum ya. Maknanya bulan bulan Mac, April, Mei, Jun dia turun ke bawah dan sebagainya lah ya. Jadi dia macam mana kita nak dapatkan software ni, Dato'? Boleh dapat untuk diri sendiri ke? Okey, sebenarnya ada. Kalau kita ada buat, iaitu kita buat software integrasi nama dia. Software integrasi ni ada dalam ni, software itu tentang bulanan anda. Kita ada. Jadi software integrasi ni memang ada, dia integrasi ni maksudnya dia integrate bulanan, dia integrate harian, dia integrate jam ya. Kita buat jam. Nanti kita nak buat kursus software integrasi pada bulan Oktober ni nanti. Kita juga dah bersedialah dengan peserta-peserta daripada PMJ 2020. Kita bagi mereka ni software integrasi ni untuk kita ajar mereka macam mana nak gunakan software integrasi ni ya. Jadi maknanya anda boleh pilih lah. Percuma ke bayar tu? Itu untuk PMJ 2020 ni satu kursus yang tak mahal. Dia hanya RM250 saja, tapi kita bagi 6 bulan kursus ya, 6 bulan kursus Zoom, dan juga kita bagi software integrasi, dan juga kita ada sediakan platform untuk berniaga pun ada. Jadi sebenarnya semuanya ada, hanya RM250 saja ya. Sebab tujuan murah. kita bukanlah kita nak kaya sangat, tapi nak membantu orang jadi jutawan macam tu ya. Okey, baiklah. Jadi maknanya dalam anda punya anda boleh dapatlah graf prestasi bulanan ini dalam software integrasi yang kita akan adakan khususnya, ataupun kalau tak nak khusus pun anda boleh dapatkan secara individu pun boleh ya. Okey, jadi itulah cerita sedikit pasal bulan Jun. Kali ni tekanan untuk parlimen pula. Ya. Kita dah lah PRU ke-14, 145. Lepas tu PM ke-8 pula tu. Jadi bulan 8. Dan bila berlakunya bulan 8, dah lah 8. Jadi 8 lagi dia banyaklah stresnya ya. Jadi tekanan itu berlaku untuk parlimen dan sebagainya lah ya. Jadi akhirnya PM ke-8. 8 pula ya. Seluruh jemaah menteri letak jawatan ya. Sebenarnya apabila berlakunya kitaran 8 ini, salah satu kejadian ataupun fenomena yang berlaku ialah kita letak jawatan ataupun kita macam nak berhenti kerja, ialah macam stres ya. Macam kita ni lah, kerja kitaran 8 kita stres ya. Sebenarnya saya pun letak jawatan kerja kilang dulu pun masa kitaran 8 lah saya. Kebetulan kan. Jadi kita 8 ni adalah cara letak jawatan ya. Okey. Jadi siapa-siapa yang tahun depan kitarannya 8, kena hati-hatilah macam mana nak letak jawatan dan sebagainya, ataupun sebenarnya lah pengurusan stres itu yang kita kena tingkatkan ataupun perbetulkan lah ya. Okey. Jadi maknanya dia kata I feel relief, I feel alive. Yeah. Muhyiddin tell his wife on day of resignation ya. Relief tu maknanya lega lah kan. Lega. Kitaran 8 ni ataupun tekanan PM 8 ni ya. Lega ya. Itulah kelegaan yang dia ada ya. Jadi naiklah PM ke-9. Okey, jadi PM ke-9 ni bila naik dia PM ke-9, suasana politik macam sejuk je. Macam tak ada apa. Senyap dia. Semua okey je. Kita dalam PM ke-8 itu tungtang macam-macam berlaku ya. Jadi kitaran PM 9 nombor pun 9. 9 ni orang kata kejayaan, sukses, ketenangan dan sebagainya lah ya. Jadi dia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah dipilih sebagai Perdana Menteri yang baru ya. Sebab dia ni kitaran 6 pada tahun 2021 ni.
Kalau calon yang satu lagi tu dia kitaran tengah mata anginnya 5. Jadi blok lah, 5 ni blok lah. Kita Ataupun dapat halangan. katakan tentang hal ni pada yang Zoom yang lepas. Jadi siapa nak lihat, kita dah upaskan apa mengenai calon-calon yang lepas dalam kita punya channel Zoom, channel YouTube ya tu. YouTube. Ah, Ada. Kita ada buat satu apa ni ulasan ya tentang Perdana Menteri dan sebagainya lah ya. Ada. Sila lawati saya punya Dato' Eddie Rosaidi YouTube channel, dan juga jangan lupa untuk subscribe lah dan juga untuk follow untuk kita apa ni berikan video-video yang terbaru ya untuk anda apa ni ikuti ya. Di sana kita ada ulasan tentang hal politik ni lah. Okey, jadi maknanya inilah dia. Satu untuk orang kata kejayaan lah ya. Sebenarnya yang amat berhormat alamak internet connection unstable pula. Okey, jap sebab kat sini sekarang ni kat rumah saya ni semua tengah online ni. Anak saya bagi tuition, anak saya nombor 3 pun bagi tuition, isteri saya pun ada tuition juga. Ini pun tuition jugalah. Jadi ada unstable sedikit ya. Okey, jadi saya rasa dah stable eh. Okey, jadi maknanya yang saya nak sebut tadi apa? Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 2020 dia dilantik menjadi Perdana Menteri. Dia pun kitaran 6 juga masa tu. Betul. Ya. Jadi maknanya kitaran 6 ni satu kitaran yang bagus. Tapi kan 2022 2022 2 campur 0 campur 2 campur 2 6 kitaran 6 ni tahun depan. Jadi kita nak menciptalah kejayaan kita untuk tahun depan. Inilah masanya. Okay? Betul. Jadi maknanya kitaran 6 ini adalah satu kitaran yang rezeki. Bila dapat Perdana Menteri, mestilah rezeki lebih sikit lah kan. Jadi macam kejayaan tu lebih baik lagi lah. Tapi bahaya untuk Perdana satu Menteri lagi sekarang. Analisa tentang itulah kalau Perdana Menteri sekarang ni pun boleh tahan jugalah Okey, jadi maknanya untuk kajian kita seterusnya adalah graf hayat ya. Graf hayat ini kita tengok 2021 dia berada dekat sini. Dekat zon 2 kat bawah ni ya. Ini memang cara baca dia lah. Okey. Jadi 2021 dekat sini pun 2021, dekat sini pun 2021. Ini memang cara baca dia. Cuma saya nak tunjukkan, okey 2021 ni adanya ni kat sini 2021 kat zon 8 ni ada widow star. Mana tahun ini graf hayat Malaysia ni. Graf hayat Malaysia ni mengalami widow star. Jadi kita tengok dalam berita iaitu 71,806 Muslim Malaysian couples divorce in the past 6 months ya. Kerana katanya impak daripada pandemik lah ya. Sebab kat sini pun berlaku juga. Ada juga widow star kat situ ya. Jadi maknanya kita tengoklah apa yang berlaku. Tapi tahun depan kan elemen dia dah lain dah. Fenomena dia lain. Dia tak ada widow star. Ada star yang lain yang lebih bagus lagi untuk tahun hadapan lah ya. Jadi tahun hadapan 2022 ni satu tahun yang boleh kita cipta kejayaan lah ya. Okay, di sini ada widow star, di sini ada ailing star. Masalah sakit iaitu macam masalah COVID lah ya. Tahap 4, tahap 5 dan sebagainya. Lepas tu di sini ada crying star di zon 10. Crying star ni ya. Jadi maknanya ramailah yang menangis, yang kesedihan ya. Ramai yang telah meninggal, kita sedih, dah jadi anak yatim piatu dan sebagainya. Jadi tahun ni tak berapa bagus sangatlah ya. Tapi yang bagusnya di sini. Zon 6. Zon 6 kat sini sebelah kiri ni adanya cooking star. Mana tahun inilah satu tahun untuk kita mencipta peluang perniagaan ataupun peluang untuk kita buat jualan yang berkaitan dengan makanan lah ya. Yalah orang kata sekarang ni tengah pandemik ni ialah satu bisnes, antara satu bisnes yang kita boleh buat ialah tentang makanan ya. Okey. Betul tentang food delivery ni makin banyak tumbuh kan. Makin banyak tumbuh. Sebenarnya yang kita kenal
Panda dengan apa ni GrabFood, tapi sebenarnya Aha. banyak lagi. Tapau Food lah ada, apa lagi nama saya lupa dah, hantar karang. Bungkus Eat, Hello, Asia. Ah. Asia pun boleh buat. Allah. Hmm. Okay. Jadi maknanya memang tumbuh sebagai banyaklah macam cendawan katakanlah kan. Jadi banyak tentang food ini yang boleh kita ambil kesempatan kat situ lah. Cakap tentang cooking star ni pun, saya pun cooking star juga ni. Badan makin naik. Itu eating star. Patutnya kena diet star patutnya. Tapi kat sini tak ada pun diet star ni. Yang adanya cooking star. Aduh, cooking. Tapi tak apalah. Saya nak tunjukkan kat sini bahawa tahun ini banyak berlaku perceraian kerana ada widow star. Jadi widow star ni sebenarnya dia mengganggu seluruh rakyat Malaysia. Jadi maknanya dia akan menjadikan kita rasa tak puas hati dengan pasangan ya. Selama ni pasangan pakai kain batik, okey je kita tengok, cantik je. Tapi tahun ini 2021 pakai kain batik pun kita marah dia. Pakai baju kelawar kita marah dia. Macam tak puas hati lah. Ada je tak puas hati. Jadi sebenarnya 2021 ni kita kena cool, kena reda, kena tone down kita punya ego kita dan sebagainya lah. Sebab ada widow star ni ya. Widow star yang cuba untuk porak-perandakan rumah tangga kita, yang cuba untuk memutuskan hubungan boyfriend girlfriend, yang cuba untuk memutuskan pertunangan kita. Widow star lah ni. Jadi maknanya widow star ni kacau kita ya. Cuma ada lagi tahun ini widow star kan. Tahun depan ada satu star yang menarik. Ada satu star yang menarik untuk kita ambil. Peluang jadi lebih bahagia dan sebagainya lah. Okey, kemudian ini dia elemen strategi yang saya cipta sendiri. Saya cipta tahun 2019 rasanya. Ke 2018 macam tu lah, 2018 ke 2019. Yang ini, lakaran ini saya dah buat tahun lepas 2020. Okey. Saya nak tunjukkan kat sini harga ayam, Sri Lanka food shortages, Suria KLCC food court close ni. Ini semuanya berlaku dalam bulan 9 ya. Bila kita tengok sini, dikata caution. Caution ni maknanya berhati-hatilah. Kita tengok dekat bahagian ni, Julai, Ogos, September. Julai, Ogos, September ni elemen fire. Kena hati-hati. Antara fire ni adalah food. Jadi sebenarnya tadi pun saya baca satu akhbar tentang restoran Vietnam. Satu restoran yang banyak cawangan pun ditutup ya. Jadi maknanya ada berkira restoran sebelum ni ditutup ya. Ini semua berlaku dalam bulan September ni ya. Sebab Julai sampai September ni kan ada tentang food. Jadi food ni kita kena jaga, kena caution lah, kena berhati-hati ya. Siapa yang buat food tu kena ada strategi yang bagus untuk mereka membuat perubahan dalam urusan operasi mereka dan sebagainya lah ya. Tentang kosmetik pun ada saya ada banyak aduan kata ramai ahli dropshipper ataupun penjual yang tak dapat nak jual sangatlah kosmetik mereka ya. Bila tengok balik rupanya bulan Ogos September ni memang terganggu ya dia punya jualan kosmetik ni ya. Dia sebab utama dia sebab apa Dato'? Sebab orang pakai face mask ni. Orang tak payah nak make up tu, orang yang tak nak beli make up lagi. Itulah gunanya kan. Itulah gunanya. Jadi tak dapatlah menyalahkan anak punya bibir yang merah itulah ya. Okey. Tak ada blusher tak ada kan. Pun tak ada, jadi kosmetik ni dikurang lah ya. Okey, tapi walau macam mana pun ini satu tempoh ni dah habis dah bulan September. Nanti bulan akan datang ni akan jadi lebih baik lagi lah ya. InsyaAllah. Ni telco ni telecommunication. Telecommunication pun ada masalah gangguan juga. Ini macam-macam masalah yang berlaku kepada telco dan sebagainya lah. Jadi maknanya saya nak tunjukkan bahawa kita menggunakan kaedah ini untuk kita buat persediaan. Okey, katakanlah kita ni bisnes berasaskan kayu contohnya ataupun elemen kayu. Elemen kayu ni sebagai contohnya agriculture, kesihatan dan pendidikan. Kat sini ada tengok kat graf anda ni ya, dekat skrin anda ni. Jadi agriculture, health education ni kena caution ni bulan Oktober, November, Disember.
Sudah. Education pula katanya Oktober kan nak dibuka sekolah. Betul? IP pun nak buka juga. Kena caution. Tak tahulah tu apa nak jadi. Jadi kita kena buat caution tu macam kita buat persediaan lah ya. Kita buat SOP, kalau boleh lah kita buat satu sekarang ni pihak sekolah dah mula vaksinasikan pelajar-pelajar atau murid-murid di sekolah tu sendiri ya. Jadi ini semua persediaan-persediaan untuk menghadapi caution tu. Jadi macam agriculture, apa pula cautionnya lah. Mungkin bulan Oktober, November katanya peralihan monsun. Sekarang ni banyak hujan berlaku. Jadi pertanian pun terjejas dan sebagainya. Okay, jadi sebenarnya kita pasal year element strategy ni memang kita buat. Untuk tahun 2022 ni saya tak lakar lagi, saya belum mencipta lagi. Nanti insya-Allah lah saya lakarkan graf ni. Kemudian saya akan tunjukkan kepada peserta-peserta yang datang ke seminar menghadapi tahun 2022 nanti ya, untuk anda gunakan. Okey. Jadi maknanya dia buat persediaan kepada kita ya. Nanti untuk pembentangan menghadapi 2022 akan ada juga pembentangan strategik pasal elemen juga ya Datuk. Ya betul. Sebab kita kena tengok juga. Memanglah kita kata elemen pokok, elemen kayu, elemen tanah, tapi sebenarnya bisnes anda tu apa elemen? Kita nak tahu. Sebab kita ingat kita jual penapis air ni elemen air, tapi sebenarnya elemen lain. Kita kena tengok balik ya. Tujuan kita, cara kita menjual tu macam mana ya? Adakah dianya elemen api ke ataupun elemen tanah ke? Kena tengok balik. Jadi maknanya sebab tu kita buat kelas ni secara eksklusif, one to one ataupun dalam Zoom saja ni. Kita tak buat kelas secara ramai-ramai dah ya, sebab kita nak fokus kepada apa yang anda buat itu ya. Jadi tahun 2021 ni ataupun 2022 kita tengok elemen tu secara teliti lagi lah ya. Ini satu perkara yang kita buat perubahan ya. Okey, baiklah. Kita dah nak sampai ke 2022. Okey, kita tengok balik. Kita teropong 2022 ni adalah 6. 6 ni. 6 ini adalah elemen besi. Antara elemen besi ini adalah emas. Emas. Wow. Dan juga harimau, tahun harimau, the year of tiger. Harimau Malaya. Ya. Ini sebenarnya duit emas ni Perth Mint. Kalau siapa nak beli pergi ke YouTube, pergi ke Google lah cari Perth Mint tu lah ya. Dia tunjukkan tahun harimau ya, 2022. 2022 ni tahun 6 ya. Selamat tinggal tahun 2021 5 ni halangan banyak. Nanti kita buat lagi yang emas macam dulu Datuk. Oh, ya ke? Boleh yang juga, dulu? boleh juga. InsyaAllah kita akan buat lagi. Ya, kita akan buat, tengok macam mana. Ada permintaan kita buat dan kita akan promosikan dan sebagainya lah. Sebab emas sekarang ni, harga emas tengah jatuh sekarang ni ya. Kalau nak beli, boleh juga ya. Supaya untuk kita tahun hadapan ini ada potensi untuk emas ya. Malahan ada orang yang dah mula nak melombong emas ni dekat Johor. Adalah tu ya. Ada. Okey. Tapi kat sini ada 66. Apa 66 ni ya? Sebenarnya 66 ni adalah tahun kemerdekaan Malaysia. Tahun ke-66. Sebab gini, tahun 1957 adalah tahun 1 dah. Jadi maknanya kita kira tahun 1957 dah 1. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke ni adalah 66. Jadi tahun depan ni dahlah tahun 2022 6, Malaysia pun 6 ya. Jadi memang 6 lah. Rumah saya pun nombor 6 ni. Memang tak sabarlah ni. Kita nak kaya ni ya. Okey. Okey, jadi maknanya tahun 2021 ni adalah tahun kemerdekaan yang ke-65. Memanglah 64 sebab dia kira 57 tu dia tak kira lah, tapi kalau kita kira 1957 tu jadi 1, jadi dia dah 65 dah tahun 2021 ni. Di ujung itu kan. Jadi 5, 8, 5 macam-macam lah kita punya kesengsaraan yang berlaku pada tahun ini lah ya. Okay, jadi maknanya kita nak teropong, nak tengok balik tahun 2022 ni.
Okey, nak tahu tahun 2022 ni apa yang berlaku pada anda, cuba anda ingat balik. Ingat balik bulan Mei dan Jun. Cuba kenangkan kembali bulan Mei. Apa yang berlaku pada bulan Mei anda? Wah, kena tengok Adakah diary ni. bulan tu? Kena tengok diary. Aku nak diary ataupun apa ada yang ada, cuba ingat balik lah ya. Sebab apa yang berlaku pada bulan Mei dan Jun ni adalah gambaran kita pada tahun hadapan, pada tahun 2022 lah. So kalau bulan Mei dan Jun anda berada dalam keadaan yang selesa, insya-Allah anda berada dalam selesa lah ya. Kalau anda berada dalam keadaan yang tidak selesa pada bulan Mei dan Jun, berusaha, berikhtiar untuk keluar daripada apa ni masalah ataupun apa jua cabaran yang anda ada lah ya. Okey. Jadi maknanya tadi cakap pasal emas kan. Ini Sirim dengan Ko Makmur. Ini satu syarikat emas daripada Pahang pula tu ya. Pahang Darul Makmur. Ko Makmur. Tubuh Pusat R&D Akademi Babit Industri Emas. Jadi maknanya pihak Sirim dah mula. Sirim ni satu agensi membuat penyelidikan lah ya. Okey, jadi mereka pun nak buat R&D akademi dan sebagainya untuk industri emas ni ya. Jadi maknanya emas dah mula mendapat tempat lah ya. Katanya dah nak mula bulan Disember ni. Dah dekat dah tu. Dah dekat dah 2022 ya. Sikit lagi. Sikit lagi ya. Jadi maknanya bila dah buat sebenarnya Sirim ni dia membuat pensijilan ya. Maknanya nak tahu ketulinan emas tu dia ada pensijilan dia ya. Jadi maknanya sekarang ni kalau nak beli emas kita kena ada Sirim. Ada Sirim maknanya emas tu betul-betul dah diuji, ada emas yang sebenar dan sebagainya lah. Kalau tidak emas ni disalut emas je ya. Dalamnya tu batu-bata kan sebagainya lah ya. Jadi maknanya sekarang ni dah ada pensijilan emas ya. Sebenarnya pihak Sirim ni dah lama nak buat pensijilan emas ni tapi tak dapat. Rupanya tahun 2022 ni mereka punya masa untuk pensijilan emas ni utarakan ya, dibuat semula ya. Okey, jadi maknanya kita kena buat satu tentang emas lah. Kalau lelaki ni tak boleh pakai emas, kita belikanlah untuk orang perempuan kita ya. Suka dah tu. Okey, jadi maknanya bila kita nak masuk 2022 ni sebenarnya bulan 10 dah ada momentum dah. Dah ada momentum dah ya untuk kita pergi ke ke tahun 2022. Jadi maknanya sekarang ni kita dah mula diberi kelonggaran. Fasa 1 kepada fasa 2, 2 pada 3, 3 kepada 4 je lah fasa. Kalau fasa kelima tutup balik kan. Jadi kena jadikan 6. Jadi 6 lah. Lompat fasa ke-6 ya. Okey. Jadi PM ke-9 ni cakap, PM ke-8 tak ada cakap apa. PM ke-9 cakap langkah mengurung rakyat tidak lagi sesuai. Okey, jadi terbuka ekonomi ya. 9 kan nama pun 9 jadi ekonomi dibuka, semua dibuka. Lepas tu bulan Oktober nanti bolehlah kita merentas negeri ya. Alright, memang cantik lah. Bulan 10 ni satu momentum untuk kita menuju ke 2022 yang lebih baik lagi ya. Jadi maknanya kita kena bangkit semula. Kalau selama ini 8 bulan ini ataupun 9 bulan ni kita terasa sangat tidak begitu baik, semangat pun tak ada, kita pun rasa macam buat bisnes itu, bisnes ini tak jadi. Ini masanya. Ini masanya untuk anda membina semula perniagaan untuk dia menjadi lebih berjaya nanti akan datang lah. Okey. Jadi sebab itulah kami ada menganjurkan PMJ 2022. PMJ ni adalah program metafizik jutawan 2022 ya. Jadi maknanya kelas ini bermula esok, Khamis 30 September. Jadi kita akan mula kelas pertama iaitu mengira nama, keserasian jenama ya. Sebab sekarang ni kita nak membantu masyarakat ataupun individu-individu untuk membuat perniagaan. Jadi kami ada platform perniagaan, jadi nak tunjuklah. Selama ni kami hanya mengajar saja. Mengajar dan tak ada platform perniagaan. Jadi kami cuba nak bawa platform perniagaan ini untuk kita mengajar untuk dapatkan menjana pendapatan dan sebagainya lah. Tak kisahlah. Sebenarnya program ini pun adalah untuk teknik 729 ataupun 279 lah ya. Dia sebenarnya mengajar kita
jualan sebenarnya. Kalau anda tak nak platform bisnes tu tak apa. Yang penting anda join kelas ini untuk belajar tentang teknik penjualan lah ya. Okay, kita ada juga cabutan bertuah, tiket cabutan bertuah dan sebagainya ya. Jadi maknanya kita cuba bagi yang terbaik lah. Ini khususnya hanya 279 sajalah ya. Jadi kita nak membantu sebanyak yang mungkin lah ya. Okey, jadi ini contohnya pada tahun 2014 saya ada ajar satu kumpulan buat MLM produk ni ya. Anda tahulah produk apa ni, Apple ni dan sains ni ya. Okey. Jadi maknanya saya mengajar dia punya leader ni dapat 148,000. Okey. Wow. Yang saya ajar ni sebenarnya saya ajar mereka gunakan software integrasi saja. Yang leader ni cakap dia boleh close dari rumah je. Tak perlu nak jumpa MLM apa semua, berniaga larut malam apa semua tak ada. Dia hanya dari rumah saja. Dia pun dah boleh close. Dah dapat close 148,000 lah. Jadi kita usahalah ya. Kita cuba usaha gunakan kaedah-kaedah kami ni. Selain daripada anda menghadiri kursus-kursus online bisnes yang lain, cuba juga kursus cara kami ini untuk membantu anda dalam perniagaan jugalah ya. Okay. Jadi maknanya kita nak mula esok 30 September dengan kelas macam ni, keserasian nama secara penomboran lah ya. Kerana itu nama tu pun kita nak serasikan ya, supaya ada produk yang sesuai untuk kita jual ya. Tak kisahlah, bukanlah produk, tak semestinya produk yang kita tawarkan ni ya. Produk-produk lain juga anda boleh aplikasikan ya. Kita nak ajar anda macam mana nak melihat kepada keserasian nama itu sendiri ya. Banyak tentang jenama dan nama yang kita kena tengok untuk kita buat jualan ya. Dan juga kita buat Oktober, November, Disember, Januari dengan Februari jugalah ya. Kita ada setiap tu ada khusus tu ada tajuk-tajuk yang berbeza lah ya. Sekarang ni zaman Zoom ni kita buat senang, kita buat satu tajuk yang berbeza-beza lah ya. Kalau tidak dulu dalam satu kelas tu satu hari perpanjangan kita buat khusus, macam letih jugalah ya, kita nak memahaminya ya. Okey. Alright, ini khusus Zoom yang kita akan nak buat seminar menghadapi tahun 2022, nanti kita buat bulan November nantilah. Okey. Kemudian seminar melalui tahun 2022 pada Disember nanti. Okey, kita ada kiraan tahun, kitaran bulanan, graf penomboran dan graf kita bagi tentang diri anda untuk 2022 nantilah pada Disember nanti. Kemudian kita ada seminar GYMS. Ini pemantauan 6 bulan ya. Kita memantau prestasi anda selama 6 bulan. Dan juga ada satu ni kursus terbaru iaitu kursus Dekad 2021-2030. Baru kita perasan yang hari tu kan kita tengok kan hari tu Coach Saiful kan. Yang kita melalui zaman vacuum star sekarang ni jadi kita nak tengok balik apa ni strategi yang kita nak gunakan untuk kita perhalusi apakah kaedah-kaedah yang kita gunakan untuk tahun 2022 nantilah. Okey. Jadi maknanya kita buat itu dan juga seperti biasalah kelas PMJ tahun 2022 selama 6 bulan yang kita buat nanti ya. Okey. Jadi kita sampai di sini saja tentang analisis menyeluruh 2022. Taklah menyeluruh sangat tapi sekurang-kurangnya dia menyeluruh dari segi kata elemen dan juga pola-pola graf dan juga unsur tanah, unsur dan sebagainya elemen lah ya. Jadi maknanya kita akan perhalusi lagi cerita sebegini lebih kurang dalam khusus untuk seminar melalui 2022 dan juga seminar menghadapi 2022 kita akan lebih buat detail sebagai macam itulah ya. Okey. Jadi sebelum tu kita tinggalkan anda, kita tinggalkan nasihat ini. Kita adalah satu keluarga Malaysia ya. Boleh ni kita open untuk ni soal jawab sekejap. Okey boleh kita soal jawab. Okey, sebelum tu saya soal dulu. Okey. Pada graf hayat tadi pada graf hayat tadi Datuk ada tunjukkan pada 2021 ni ada dia ada dekad lain kan. Jadi tahun depan dia berubah dekad.
Oh, okey 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 okey. Jadi elemen perubahan dekad tu, adakah berlaku sesuatu yang baik ke atau tak baik ke atau seimbang ke macam mana tu? Okey, maknanya um, berlaku tahun 2021, tahun depan lah dekad 2022. yang baru kan. Dekad Jadi baru. jadi maknanya bila kita tengok balik um, kat sini dekat Gerah Hayat kan. Gerah hayat. Okey, kalau kita tengok kat sini kat zon 4, umur Hmm. 65 hingga 74. Maknanya kemerdekaan Malaysia ni lah. Hmm. 31 Ogos 1957 ni di Hmm. kanan anda ni 31 Ogos 1957, tengok kat kiri 65 hingga 74. Maknanya umur 65 hingga 74 tahun kemerdekaan negara lah. Okey, jadi Hmm. maknanya kita dah masuk lah dekad baru ni. Hmm. Dekad sebelum ini iaitu zon 3 55 hingga 64. Dah lepas dah. Hmm. Okey, dah lepas ni ada Hmm. Virtue Star, ada Avoiding Star. Oh bagus. 10 tahun sebelum ni bagus. Tapi Hmm. bila dah masuk 65 74 ini Hmm. macam itulah, macam teruk sikit lah ya. Hmm. Sebab kita dah masuk dekad baru ni, dah meninggalkan Virtue Star, kekayaan-kekayaan ini. 65 74 ini kita dapati satu tahun yang agak membimbangkan lah ya, kerana ia berkaitan dengan kewangan sebenarnya. Jadi Hmm. maknanya kita akan buat satu kelas Hmm. seminar dekad tadi tu 2021 hingga 30 nanti ya. Kerana kita Hmm. dapati bahawa dalam surat khabar utusan Malaysia baru ni, dia kata bahawa 5.8 juta pencarum KWSP ada kurang 10,000 dalam simpanan mereka. Jadi pada tahun 2030 nanti dijangka ada krisis. Dah lah 2030, 2 campur 3, 5. Maknanya berlaku lagi krisis kewangan yang akan berlaku ya. Jadi maknanya benda ni dia macam satu gelembung ya, dia kecil-kecil lama besar-besar ya. Jadi benda ni kita kena hadapi lah. Terutamanya ialah kita-kita ni yang dah nak umur, yang dah berumur ni pada 2030 nanti ya. Kalau macam yang masih lagi anak-anak ataupun masih lagi pelajar tu boleh survive lagi lah macam kita ni. Bila umur 20 30 tu tak tahulah apa akan berlaku pada kita dalam masalah kewangan lah ya. Okey. Alright. Okey, ada soalan daripada peserta kita dalam grup Telegram ni. Okey. Dia tanya tahun depan kitaran diri dia adalah 4. Sedangkan elemen untuk diri besi tahun depan 4. Oh, maknanya kitaran diri dia sendirilah. Okey. Kitaran diri dia tahun depan 4, tapi elemen diri besi. Jadi konflik tu macam mana tu? Dia macam diri dengan elemen. Gini, cerita tentang elemen diri, macam contohnya elemen besi tadi kan. Itu adalah dia punya kejadian dia, statik dia, potensinya, iaitu dia ni adalah elemen besi. Antara elemen besi ni adalah berkaitan dengan pengangkutan, dengan pertahanan. Okey, itu adalah dia punya elemen besi. Tetapi kalau ikut kitaran tahun, itu adalah fenomena kejadian. Setiap tahun kita melalui fenomena kejadian yang berbeza-beza setiap tahun. Kalau macam dia ni tahun depan tahun 4 kan. Jadi tahun 4 ni tahun untuk apa ya? Masuk kelas lah nanti. Masuk kelas kita beritahu. Kena masuk kelas bagi tahu. Masuk kelas. Tapi sebenarnya tahun 4 ni yalah, tahun ni tahun 4 adalah tahun tentang belajar lah. Nanti kita ceritakan dalam kelas seminar menghadapi melalui tahun 2022 ni macam mana nak hadapi kitaran tahun 4 yang lebih mendalam lagi lah ya. Ya, sama ada masuk kelas ataupun buat satu sesi konsultasi khas dengan Datuk lah. Pun konsultasi sekarang pun melalui Zoom pun boleh kan Datuk? Boleh kita boleh buat Zoom sekarang ni ya. Cuma kita kena perjelaskan lah kitaran 4 ni ya. Sebab lain orang lain kalau macam budak-budak sekolah, kitaran 4 ke kitaran 6 ke peduli apa dia kan. Dia sekolah je. Tapi kita ni yang dah bekerja, yang dah berniaga, macam mana kita nak masuk ke kitaran 4 ni? Apa perniagaan yang kita kena ubah ataupun kena buat dan sebagainya lah. Itu kita kena perincikan tentang itu. Ada soalan lain tak?
Tak ada, semua soalan yang sama. Jadi tentang kitaran diri dan juga kitaran tahun. Jadi itu semua Datuk dah beritahu. Nak tahu lebih lanjut kena masuk kelas lah kan. Kita Oh, nak yang ni ada dekat Telegram ni dia kata nombor asas 6, tahun depan kita ah. nak 5. Oh, Soalan dia macam kata, tadi juga. soalan lebih kurang macam tadi, cuma dia lain Ah, sikit lah ya. ah, Oh, dia kata tahun depan dia 5. Okey, semana kita tahu 5 ni halangan ya. Semana ah. kita mula kelas tadi tu, kita ada buat apa ni, halangan dan putus asa. Jadi anda boleh pilih yang mana satu. Anda nak putus asa ke ataupun anda nak tabah, hadapi, buat perubahan untuk halangan-halangan yang anda ada. Jadi maknanya kena buat satu perubahan tentang diri lah. Kalau 2021 ni tentang dunia, dunia kena berubah. Kalau 2021 tentang diri, diri ni, apa diri kita ni nak buat perubahan yang sesuai dengan apa ni, kehidupan kita. Biasanya kita ubah cara kita kalau selama ni kita berniaga secara kedai, tahun depan bila kita dah 5, kita kena berniaga secara online pula. Contohlah ya, contohlah. Okey. Ah, Hmm. satu lagi soalan daripada Daud Afifah ni kata. Hmm. Oh, Datuk Puteri Melo kita. Ya. Kiraan kitaran baru ke cikgu 2022 ni kena campur 2 kali. Dia kata mungkin nampak 66 tadi kan. Yang ni macam mana dapat 6 dan 6 tadi? Oh, yang 66 tadi tu ni adalah mana tadi 66 66 ni tadi adalah ni kemerdekaan Malaysia yang ke-66. Memanglah kalau ikutkan tarikh kemerdekaan 31 Ogos 1997, tahun 2022 kita masih 65. Tapi sebab metafizik ni dia kira 1957 tu dah satu. Jadi Oh. sampai ke tahun 2022 dah 66 dah sebenarnya Okey, jadi maknanya itu satu cara untuk kita buat kiraan lah. Tapi sebenarnya 66 tu adalah tentang kemerdekaan Malaysia lah ya. Okey, yang dia kata tadi campur macam ni, campur tahun semasa 2022 tu kena campur 2 kali ke? Dia kata nampak 66 2 kali tadi tu. Oh, okey, mungkin itulah kot. Okey, ada apa lagi? Kalau tentang nak hadir ke kursus PMJ 2022, boleh tanya admin ya. Boleh tanya admin ni macam mana cara untuk mendaftar lah ya. Okey. Dan juga nanti kita akan umumkan lah dalam kursus-kursus ni, sebab saya tahu apa ni, sesi Zoom ni kita tak boleh buat pada setiap Rabu saja ya. Jadi kita kena anjak sikit. Mungkin kita buat ke kelas ni pada hari berbeza-beza setiap minggu ya. Jadi anda siapa yang shift bekerja pada hari Jumaat boleh pilih hari lain untuk kursus ni ya. Nanti kita umumkan. Pada mulanya kami dah umumkan, tapi kita dapati ramai orang ada masalah nak datang ke kursus Zoom ni. Jadi kita cuba buat kelainan di situ lah ya. Tapi boleh macam mana kalau tak dapat langsung datang, sebenarnya kami ada buat rakaman. Anda akan masuk dalam grup tertentu dan kami ada buat rakaman kepada anda lah. Tapi sebenarnya kalau dapat datang Zoom macam ni lagi bagus kan? Okay. Kita upload dalam kita punya channel YouTube nanti. Ya. Tapi sebenarnya kalau yang itu kursus itu macam sesi yang percuma, sesi yang mungkin berbayar tu kita ada buat private punya sesi channel untuk kita bagi kelainan sikit lah ya. Okay. Kemudian ada soalan di sini. Betul-betul stres dan masuk bulan 8 dah slow. Oh, okey. Yalah. Bulan 9 ni memang satu bulan yang tenang ya. Nama pun 9 ya. Jadi sebenarnya bulan 9 ini adalah satu bulan untuk anda buat keputusan. Seperti mana saya beritahu dalam siri sebelum ini, bulan 9 ni kita buat keputusan sama ada kita nak teruskan apa kita yang buat tapi secara barulah. Ataupun kita tinggalkan, kita buat baru. Kita tinggalkan apa yang kita buat itu. Kemudian yang keempat, yang ketiga ialah kita buat benda baru. Ya, kita buat satu benda baru yang lain benda lain. Yang keempat ialah kita gabungkan benda baru dan lama kita gabungkan untuk kita buat satu permulaan. Jadi bulan 9 ni kita kena buat keputusan lah betul-betul, sebab bulan 10 ni ada momentum ya. Kami ni pun sekarang ni pun tengah buat perubahan lah ni ya.
Daripada kursus secara bersemuka, sekarang ni kami nak buat dalam bentuk Zoom pula ya. Memang orang lain semua dah buat dah sebelum ini, tapi cuma kami ada sedikit masalah teknikal dan masalah-masalah lain yang kita cuba selesaikan lah. Okay. Okey, soalan satu lagi ni, mana lebih baik, ikut graf hayat sendiri atau graf hayat negara? Okey, sebenarnya kita kena tahu juga graf hayat negara. Sebab apa yang berlaku kat negara berlaku kepada kita. Contohnya apa yang berlaku pada tahun 2021 ni lah ya. Kalau anda tengok kat skrin depan anda ni, tentang graf hayat 2021 adanya widow star. Mana tahun ini kita diganggu dengan perasaan rasa benci dengan pasangan ya, pasangan pun benci dengan kita kerana banyak isu-isu ya. Jadi maknanya kita kena tahu juga graf Malaysia, graf negara dan juga tahu tentang graf diri kita ya. Kalaulah graf diri kita ni kita juga pada tahun 2021 ada widow star juga, dalam negara ada widow, kita juga ada widow, lagilah dia punya widownya tu menjanda menduda tu lagi kuat lah ya. Oh ya, satu lagi saya baru teringat ya, widow star ni tak semestinya bercerai. Tak semestinya bercerai tau. Widow star ni adalah sebenarnya kematian pasangan. Kita tengok tahun 2021 lah ramai suami isteri terpisah kerana berpisahnya nyawa ya. Contohnya lah ya. Ada yang meninggal, suaminya meninggal, isteri meninggal. Jadi ialah bukan bergaduh pun ya, tapi sebab meninggal lah. Okey, jadi maknanya itulah terjadi widow star ni lah ya. Okey. Oh ni kata bulan 9 ni sale jual frozen ice cream Karipap tertiba slow. Yalah tu sebab ni yang saya tunjukkan apa? Apa dia 5 bulanan tadi. 5 bulanan tadi. 5 bulanan. Mana? Tadi ni terlepas. Ni, kan Julai, Ogos, September ada pasal food. Jadi maknanya boleh pula frozen ice cream Karipap. Slow lah padahal orang hari-hari makan kan. Mungkin dia kena tukar kot. Tukar buat Karipap strawberry ke? Tak apa, dia kena tukar arah kena tukar. Kita ada banyak strategi. Ayolah, kita ada banyak strategi sebenarnya. Bila dalam kursus nanti kita tunjukkan macam mana. Sebab yalah kalau kita ceritakan satu-satu dia macam tak kena kan. Nanti kita ceritakan lebih mendalam lagi lah. Okey, lagi ni merit start. Merit start dan widow start dalam kitaran tahun yang sama dia kata. Jadi masalah juga ni. Sebab kadang tu ada fenomena merit star dengan widow star. Widow star dengan vacuum star pada tahun yang sama Jadi dia boleh menyebabkan keuntungan dan kerugian juga. Maksud saya merit ni adalah satu tentang peluang untuk berjodoh lah untuk kita berkahwin, tetapi ada pula widow. Jadi maknanya kita memang ada perasaan nak kahwin, tapi ada widow pula ganggu kita, ganggu perasaan kita, ganggu emosi kita, ganggu pasangan kita. Jadi maknanya kita kena kena mengatasi lah, kena ikhtiar lah supaya widow star tu tak mengganggu kita lah ya. Jadi kalau ada widow dengan merit star dalam satu kitaran yang sama, kita kena lebih kepada untuk menangani masalah widow tu ya. Sebenarnya benda-benda widow apa semua ni adalah tentang emosi kita juga ya. Kadang-kadang tu tiba-tiba je suami kita marah. Apa kena mengena ni, buang tabiat ke kan? Tiba-tiba je suami isteri kita marah-marah. Apa kena mengena ni, buang tabiat ke Tapi sebenarnya memang ada kitaran-kitaran dia. Ada masa-masa dia ada keluar widow star. Jadi ia tentang berkaitan dengan cara kita menghadapinya lah ya. Okay. Jual pakaian elemen apa pakaian ni adalah elemen kayu. Jadi maknanya kena caution ni. Kena caution juga Kalau siapa ni Nur Hayati Zaki ni kena caution, kena jaga ni pada bulan Oktober, November, Disember. Orang tak beli baju kot. Ke orang pakai baju plastik ke? Tak tahulah. Kena tengok jugalah. Ni PPE. PPE. Mana kena buat satu perubahan lain bulan 4 hari itu saya join kelas pelaburan, tapi tahun ni slow juga. Oh ya ke? Begini
Sebab kan tahun 2022 adalah 6. Tentunya buat duit. Tahun hadapan, tahun ini mestilah tahun halangan, tekanan, tak buat duit lah. Okay, sebagai contoh sekarang ni harga-harga saham semua rendah. Rendah. Sebenarnya tahun hadapan ni ada potensi untuk dinaik. Tapi kena tunggu tahun depan lah. Betul. Sebab tahun depan ni tahun 6, tahun rezeki. Tahun ini tahun halangan, dugaan, tekanan. Jadi sebenarnya rendah. Tapi sebenarnya rendah itu adalah untuk kita membeli sebenarnya. Beli saham-saham yang berpotensi tinggi untuk kita dapat keuntungan pada tahun hadapan. Itu ceritanya. Saya rasa nak tukar bidang. Okay, ni Puan Siti Rama. Oh, bidang apa tu kena check balik lah dengan diri sendiri dan juga strategik yang kelas strategik untuk menghadapi 2022 nanti. Okay. Yang Oktober, November, Disember dia kata nak jual e-book. Okay, e-book ni buku ni adalah education kan. Jadi hati-hati. November, Disember ni hati-hati. Caution sebab caution kan. Kena hati-hati ni sebab bila maksudnya gini kena tengok cara kita nak menjual buku tu, e-book tu sebab bila bulan Oktober ni sekolah dah buka. Jadi pelajar lebih pergi ke sekolah, pergi ke universiti. Jadi siapa yang nak beli e-book kalau nak suruh kita ni orang dewasa ni dah mula bekerja. Jadi kita kena tukar strategi lah cara kita nak menjual e-book ni nanti macam mana ni. Tengok tajuk yang sesuai lah. Mungkin tajuk sesuai lah mungkin kita boleh tengok tajuk tentang bisnes ke kewangan ke, tengok pada tajuk jugalah Tapi sebenarnya nak tengok pada tajuk-tajuk pun kita kena tengok keserasian nama juga Ada orang dia jualan buku dia melambung tinggi sebab bukanlah konten tu bukanlah konten tu kemas sangat pun, tapi kerana kalau ikutkan kiraan metafizik, tajuk buku tu dengan nama penulis atau nama pena tu kena. Itu yang kita nak buat lah. Macam penulis buku yang buat tentang karakter magic tu. Yang Harry Potter tu Harry Potter tu. Jadi maknanya dia punya itu tempoh dia. Dia berada dalam tempoh yang sesuai untuk dia jual buku. Tapi walaupun mana pun ini tentang element strategi ni, kita kena tengok apakah strategi yang kita nak gunakan untuk kita membuat sesuatu tu pada tahun inilah. Okey, Nur Azlan Azri cakap metal ada untuk Oktober, November, Disember. Metal. Dia kata elemen metal. Ingatkan metal Metal lain. Yalah. Apa ni metal? Kalau tengok kat sini, opportunity-nya adalah earth. Caution-nya adalah wood. Maknanya metal tu maknanya dia berada di tempat lain lah. Sebenarnya ada kat situ, kat bawah tu. Dia kat bahagian opportunity second choice. Jadi maknanya boleh kalau elemen metal itu untuk dibuat perniagaan itu. Jadi maknanya pada bulan Oktober, November, Disember, earth dengan metal dengan water adalah unsur yang baik untuk meneruskan perniagaan dengan secara lancar lah Tetapi untuk wood, elemen wood ni kena berhati-hatilah tentang pertanian, tentang kesihatan, tentang pendidikan ni kena buat strategi yang baru lah untuk anda buat perniagaan pada bulan tersebut lah Okay. Ni ada permintaan untuk buat gerah hayat juga nanti ni, kena buat juga Datuk. Okey. Yalah. Nanti kita akan cuba perhatikan lah Sebab kadang-kadang tu kita kena tengok juga statik kita ni. Kalau kita statik ni api nak jual wood, macam mana? Kalau kita ni metal dengan wood, macam mana? Itu sebenarnya ni ada satu permainan interaksi elemen. Dia ada elemen ni ada interaction dia tu. So kalau kita nak ceritakan lebih sesuai dalam kelas ataupun cara coaching, nanti kita akan jelaskan lebih mendalam lagi lah sebab lain orang lain dia punya cara interaksi dia Okey. Alright, tu tak ada soalan kita boleh dah pukul 11 ni, kita boleh tutup sesi kita.
Jadi maknanya kita sampai di sini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana datang kepada sesi Zoom ini. InsyaAllah nanti kita akan cuba lagi buat sesi yang percuma. Kekalkan dalam grup Telegram ni ataupun dalam grup Ikhtiar Energy untuk Oktober pun kekalkan juga untuk kita umumkan kunci Zoom tu untuk anda masuk dalam sesi Zoom macam ni lah ya. Okey. Jadi saya mengucapkan sekian terima kasih kepada anda. Jumpa lagi di siaran yang lain lah ya. Okey, baiklah. Kepada Encik Nizam.